Menulis benda-benda menyakitkan hati orang itu tidak diajar oleh Islam. Dahlah kedot, rambut pula putih. Kau colour ya Rosyam. Oh dah. Tak, dia bukan cakap colour, dia kata liquid paper tumpah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pada malam ini. Yang penting pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan info, yang penting bermanfaat. Dan bersama dengan saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim. Boy Muhammad Kashim. Dalam isu yang sekarang ni viral macam-macam. Baru ni pun ada beberapa kes yang isu buli apa semua kan. Dan ada juga sekarang ni bila dah alam cyber ni, buli dalam cyber. Sebenarnya buli membuli ni boleh ke ataupun itu sekadar permainan saja? Macam tapi akhirnya dia membawa kepada kemudaratannya. Apabila sebut perkataan buli, dalam Islam, Islam tidak membenarkan kita membuli mana-mana pihak. Sama ada secara fizikal. Buli ni maksudnya kita menekan dan menindas orang yang lemah. Contoh, apa orang yang lemah? Duduk asrama dulu kena katok kepala, kena sepak, kena suruh basuh baju. Itu bully fizikal. Tapi sekarang ni zaman moden orang tak bully fizikal lah. Orang bully cyber. Macam contoh. Tapi macam Abang Rosyam ni ramai follower dekat Facebook, Instagram. Tapi jenis orang tak baca komen. Ada jenis orang dia baca komen bang. Dia baca komen tu lah ya, dia hati pecah bang. Pakai tie kan, contoh pakai tie. Saya ada gambar kadang pakai tie kan. Dan orang tanya, "Ustaz, tak sesuai lah." Tapi sebab saya ustaz, dia orang cakap beradab lah sikit. Tak sesuai lah tie warna tu. Ustaz kena pakai warna ni, warna ni. Kalau orang yang stres, cepat stres, dia tak boleh terima tu. Orang yang perfectionist, dia akan, "Oh, kenapa aku pakai baju ni?" Dia akan stres sendiri. Apatah lagi kalau orang yang mengutuk kita. Bang Rosyam, cukup-cukuplah berlakon. Tua dah, muka kedut 1000. Bang, orang komen satu je bang. Tu satu. Kalau 1000 komen macam tu, saya rasa Mau bunuh diri. Dekat hati-hati dekat luar negara bunuh diri Ustaz. itulah pasal dia orang tak boleh terima. Ada yang kata, kenapa pula tak boleh terima pula? yang Sedangkan kita dah jadi figura, dah jadi selebriti dan dia orang berhak untuk komen apa. Okey, contohnya kita balik kepada zaman dulu-dulu punya bully kan. Di universiti. Setiap tahun bila ada yang freshy masuk ni, ada benda budaya bully ni. Budaya bully kan. Tapi kenapa universiti tu ataupun kolej-kolej mana-mana ni pun dia dah tahu budaya bully tu ada. Kenapa tak dibendung daripada awal? Sedangkan di bawah satu institusi tu, maknanya dia ada dia punya pentadbiran. Kenapa pentadbiran biarkan benda tu berleluasa? Kita tak pernah membenarkan bully berlaku dekat universiti, dekat kolej mana-mana. Hari orientasi tu lain. Dia mengajar kita fizikal, kuat tenaga, kuat semangat. Tu yang kena merangkak dalam dia kata, dalam longkang. Kau bawa masuk kat sini, kau cuci baju aku, kau cuci baju aku. Itu yang tak betul. Itu bully lah tu. Bully yang dilarang. Kalau dapat tahu, di report memang kena tindakan kepada pelajar-pelajar tu. Begitu juga dekat sekolah. Tapi hari ni dalam cyber mana ada orang bersekat? Tak ada orang boleh sekat bang. Bila orang komen dia, lepas tu dia marah, lepas tu orang cok koyak pula. Itulah masalahnya bila kita ada iman. Kata Abdullah bin Mubarak, apabila kamu kenal, iza arafta nafsaka fala yadurruka ahad. Bila kamu kenal diri kamu tak perlu takut hal orang. Orang cakap apa, orang gosip tentang kamu, orang kutuk kamu takkan rasa gundah gulana dan tak perlu pun kamu nak terjun bangunan. Tapi di barat atau di belah-belah Korea ke sebagainya, yang bunuh diri lepas live, lepas Facebook live kan, Instagram live, dia boleh bunuh diri makan pil. Sebab apa? Sebab koyak tadilah, koyak orang kata kat dia hidung tak original, pipi rosak, tak sama macam artis tu lagi badu. Kenapa abang tak bunuh diri? Sebab abang ni hati jiwa kental. Wah, sebab saya tak baca. Itulah hebatnya. Saya malah nak baca benda-benda ni. Betul, saya tahu sangat. Itu sebab abang tenang. Jadi kalau orang tak boleh tenang bang, orang kutuk bang, dia boleh jadi masalah mental. Tapi kalau kita dah jadi seorang selebriti, figura, kan, baik ahli politik ke artis ke, namanya figura sekarang hari ni, ada figura-figura yang mereka mencari nama mereka di alam maya. Jadi maknanya diorang harus pandai menerima benda ni lah. Tak bolehlah semua orang nak puji dia. Itu sebabnya kena ada ilmu bang. Dalam isu ini, pertama kena ada ilmu. Ilmu macam mana nak mengawal nafsu amarah, macam mana nak mengawal
kita punya emosi. Semua kena ada ilmu. Orang politik, dia orang belajar tahu semua ni. Dia tanya macam mana nak hilangkan stres. Dia akan belajar daripada pakar-pakar. Dia ada penasihat-penasihat dia. Yang ustaz-ustaz, yang perubatan-perubatan, psikologi-psikologi. So dia orang akan belajar. Kalau tanya dia orang, baca tak Facebook? Ada yang baca, ada yang tak. Dia baca yang baik-baik je. Lepas tu ada pula PA dia yang buruk-buruk, yang negatif, semua dia reject, delete. Ada yang macam tu. Itu sebabnya kita ni, pertama kena ada ilmu. Yang kedua, kita kena ada iman. Iman kita kena letak bahawa yang menilai kita, yang menghisap kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu pun kita nak rabak, kita nak koyak disebabkan kritikan-kritikan manusia yang bersifat keduniaan semata-mata. Alah, pakai kereta buruk. Abang pernah cerita kat saya dulu. Abang kata masa tu aku tengah top. Aku pakai kereta van biasa je. Saya tak kisah. Abang tak koyak sebab abang ada iman. Abang ada ilmu. Bagi abang, kalau orang yang koyak, bang, dia kutuk-kutuk je tu dan esok pergi beli kereta mewah terus. Contohnya kan ada orang ni dia kutuk negara, dia kutuk pemimpin, dia kutuk agama, lepas tu yang netizen datang kecam dia. Itu macam mana Ustaz? Itu sebenarnya pembelaan kepada agama, bangsa dan negara. Itu tanggungjawab. Saya tak boleh terima orang kutuk agama saya. Orang kata tentang Islam, orang hina Islam, orang kata ulama. Saya tak boleh diam. Saya tetap akan komen. Dan bila kita komen, kita menegur, dan bukan kita seorang. Semua orang akan tegur. Itu salah satu daripada usaha amar makruf nahi munkar. Tu lain. Bully cyber ni, dia komen benda-benda yang tidak ada faedah. Kenapa muka kedut? Rosyamno. Ayat pendek je tapi masuk hati you. Dan dah abang pergi tengok dekat cermin, muka aku kedut ke. Jadi stres. Kan buka lagi tu. Dah lah kedut, rambut pula putih. Kau colour yang Rosyam. Dah. Tak, dia bukan cakap colour, dia kata liquid paper tumpah. Kalau orang tak terima bang, kalau orang kat barat tu kira lah, kat Jepun, Taiwan. Tapi kenapa seorang-seorang figura tu dah tahu macam tu, kau dan public figure, kenapa nak take it serious? Itu sebab saya kata, ada setengah orang dia menganggap bahawa benda tu tak ada isu pun. Pertama sebab dia ada ilmu, yang kedua dia ada agama, ada iman. Kalau tak ada agama, tak ada ilmu, itu yang ambil serius. Boleh tak kita katakan macam serangan-serangan di alam cyber ni, yang membuli ni, dia sebenarnya lebih teruk daripada penyakit kanser. Betul. Sakit kanser tu boleh bawa mati. Tetapi kita tengok sekarang ni, bila ada social media ini, sebenarnya serangan-serangan cyber ni boleh membuatkan seseorang tu macam lebih teruk hingga boleh membunuh diri. Betul. Boleh sakit jantung, boleh darah tinggi dan bawa maut. Dan ini satu penyakit sosial yang hebat sekarang ni. Betul. Dia bukan saja penyakit fizikal, penyakit mental. Jadi kemurungan. Berapa ramai saya jumpa pakar-pakar, psikologis ataupun kaunselor, dia kata yang ada nama, yang pangkat besar, datang jumpa, stres. Sebab apa? Tekanan yang tak dapat dikawal. Itu sebabnya ia macam kanser. Itu sebab kita tak boleh nak bully orang, bercakap benda-benda yang tak berfaedah, menulis benda-benda yang menyakitkan hati orang. Itu tidak diajar oleh Islam. Ada tak doa-doa Ustaz yang boleh kita maksudnya tenangkan hati kita? Ini doa. Ada ayat-ayat doa-doa yang boleh melembutkan hati kita supaya kita kuat. Tak koyak. Doa tak koyak. Doa tak koyak ni saya bagi dua. Pertama, bila kita rasa koyak, bila kita rasa gundah gulana, bila kita rasa sedih, tekanan jiwa, baca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Tangan letak kat dada. Ni guru saya ajar ni. Letak kat dada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lepas tu yang kedua, baca apa lagi? Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dua doa. Dua ni mana tangan mesti letak kat dada, kalbu letak kat dada, letak kat kepala. Itu amalan yang bagus. Mana hidup ni sebenarnya kena ada ketenangan. Jadi jangan jadikan apa yang berada di sekeliling kita ini menjadikan kita koyak. Ya. Sedangkan benda tu memang sebenarnya dia tak nampak macam bully. Dulu bully dia fizikal. Betul. Tapi hari ni bully dengan alam cyber ni lebih memeritkan kerana dia akan tembak ke sini, dia tembak dekat sini dan akhirnya koyak seseorang tu dan macam-macam boleh berlaku termasuk kemurungan apa semua. Betul. Fikir-fikirkan, jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral untuk mendapatkan sedikit informasi tentang kehidupan. Bye.